Dia ni tak semua. Ada kitab lagi panjang. Ini setengahnya. Nombor 1. Apa dia kata yang pertama, kalau kita nomborkan, menghadap akan kiblat. Mandi menghadap kiblat. Jadi, masa dalam bilik air, mula-mula kita kena tahulah kiblat dekat mana. Kita kiblat mana. Kalau kita masuk bilik air, masuk sini, kiblat belah sana, hadap mana. Kiblat belah sini, hadap sini. Kiblat belah sini, hadap sini. Kenapa? Sunat pada menghadap kiblat. Lepas tu dikatakan dikatakan mandi ni yang ada kiblat tu dah ada kita lah. Lepas tu dia ada kiblat-kiblat. Dalam ibadah ni dia ada kiblat. Kiblat ni kalau segi bahasa ni arah. Jadi kiblat ni dia ada beberapa ibadah. Solat. Kalau solat ni kiblat dia Kaabah tu lah. Kiblat adalah Kaabah. Dan hukum dia adalah apa hukum menghadap kiblat? Dah sembahyang. Syarat sah. Syarat sah. Syarat sah. Apa lagi ada kiblat? Doa. Wuduk. Mandi. Tayamum. Kali ni pun ada hukum juga. Apakah hukum menghadap kiblat? Sunat. Ini sunat pula. Okey. Lagi? Doa. Berdoa. Sama juga. Sunatlah ada kiblat. Ni. Ini pada dada. Pada dada. Lagi apa lagi? Di pagi-paginya hening ni, marilah kita mengajak otak kita bekerja. Jangan muka nampak lembab je. Apa lagi Bat? Fikirlah Bat, sikit Bat. Datang daripada jauh ni. Otak bela macam mana. Mandi hadas. Mandi hadas dah sudah. Wuduk, mandi, tayamum. Orang meninggal Ustaz. Jenazah. Orang meninggal. Jenazah. Orang meninggal. Ingat orang jenazah. Kita nak cerita perkara yang melibatkan kiblat. Baca Quran Ustaz. Nanti dulu. Ni. Apakah hukum dia ada kiblat? Kiblat hukum dia sunat dengan apa yang ada kiblat? Apa yang ada kiblat? Kalau kiblat sana macam mana? Jenazah tu macam mana? Ini lah. Jadi kaki Betul? Betul tak? Tengok tak orang meninggal? Dengan kaki.
adab kiblat. Bila di perkuburan, tanam. Keadaan tanam. Apa yang kiblat? Dada. Dada. Adab kiblat. Apa hukum dia? Mungkin saya ada baca hukum dalam kitab. Saya lupa apa. Adakah dia wajib atau harus atau sunat? Dalam kitab macam cakap. Apa hukum dia? Ada dalam tu, ada dalam apa mufti punya website ada satu cakap. Dia badan dengan muka. Wajib kalau ikut mufti punya tu wajib lah. Pada pendapat yang kuat kita kata wajib lah. Ni kalau ditanam, tiba-tiba dia tengok kiblat salah. Maka haruslah, bolehlah dia untuk menggalikan. Kalau mayat tu mereput lah, kalau mayat dah lama tak adalah. Jadi, wajib. Bukan saya dada. Dada tu bahagian apa? Apa lagi bahagian? Muka. Muka. Doa ni sunat dada menghadap kiblat. Lagi satu apa kena ada kiblat? Tapak tangan. Kiblat adab langit. Kiblat di langit. Kiblat di langit. Wah, buat bawa laptop. Boleh. Laptop ni kopi pakai laptop dia. Kerja lah, okey. Tadi saya beli laptop, saya tengok dekat TikTok, kedai tu offer RM84.60 sen. Saya saja lah nak tengok okey tak okey, saya beli. Okey tapi tak ada window. Chromebook nama dia. Nama dia Chromebook. Buka. Connect wifi kat rumah, boleh lah. Nak pasang ngaji ke, nak dengar nasyid okey. Nak ngaji Google Meet okey. Tapi tak ada ni kot, tak boleh pakai satu, boleh lah. Harga pun murah, okey. Kalau nak Word tu dah download WPS. Dia ada Word, Excel, PowerPoint. Untuk Chrome lah. Kita buka internet, kita buka WPS. Tak, kena download kat Play Store. Software yang nama dia WPS. Dalam tu Word, Excel. Dia nak buka kat mana? Chrome. Di cari Play Store. Search lah. WPS. Keadaan tanam. Okey, ni. Kalau kita katanya lain lah. Baca Quran. Ni amalan yang diceritakan pada kiblat lah. Ni baca Quran. Baca Quran, zikir. Zikir pertama juga. Kiblat dia Kaabah. Ni. Kalau dia bersendirian, kalau zikir ni berjemaah, dia lain pula adab dia.
Di manakah perlu ahli-ahli zikir itu menghadap? Jadi sunatlah dia hadap syekhnya. Syekhnya maknanya orang yang memimpin zikir ni. Macam kau nak semayang tu, hadap syekh dia. Atau dalam khalaqah. Khalaqah ni apa? Bulatan lah. Bulatan. Dalam bulatan. Jadi ada ngadap-ngadap ni ada benda-benda dalam keadaan amal amal-amal macam tu lah. Ada adab dia. Okey. Kalau buang air, bila cerita pasal kiblat ni buang air, apa benda yang kita ingat? Apa kita cakap? Haram ada kiblat pada tempat yang bukan tandas. Ni haram pula. Haram adab kiblat pada tempat yang bukan tandas. Kalau tandas tak apa. Membelakang kiblat. Membelakangi kiblat pun tak boleh. Menghadap dan membelakangkan. Adab membelakangkan. Ada apa? Pada tempat yang bukan tandas. Ini yang kita belajar ni. Hukum dia adalah haram. Banyak nota ni kalau nak cerita kiblat ni. Apa lagi? Baca Quran, zikir. Kalau makan, tak ada kitab. Saya tak dengar lah, mungkin ada kitab lain yang besar-besar, tak tahu lah. Sunat ada kiblat, tak ada. Kalau meludah, makruh. Meludah. Perbuatan ni. Selalunya kalau ludah ni kita tengok tak ada kiblat. Nak ludah je. Nak ludah. Tengok orang. Dia kompos. Oh kiblat sini. Tak ada lah. Tapi kalau buat itu baiklah. Lepas tu kalau semayang, dia tak boleh ludah ke depan. Kalau ada makanan kita nak keluarkan, kita tak boleh ludah ke depan. Kita disuruh ludah belah kiri. Bukan nak ludah lah, takut makanan tu masuk dalam mulut, nanti batal semayang. Ini pada yang masyhur kata makruh ke arah kiblat. Kalau ludah ke langit boleh. Jadilah peribahasa meludah ke langit apa? Apa cakap apa? Jatuh ke muka sendiri. Tak tidur mudah? Tak tidur? Lepas tu? Tidur. Tertidur pun sama juga. Tertidur ada kiblat yang belah mana? Bahagian apa yang ada kiblat? Dada. Tidur. Ini mudah ni makruh. Ada kiblat. Oi, tak ada tempat nak tulis ni. Pening kepala tengok cabang-cabang. Tidur. Ini perbuatan nama tidur. Sunat ada kiblat pada dada. Mana tidur ni sunat
tidur dalam kedudukan macam dalam kubur lah. Kalau kiblat sini, maknanya kita tidur situ lah. Kalau rumah tu diikut syariat, kalau rumah saya, buat kursi ingatkan katil. Rumah kecil tak boleh lah, kalau rumah besar boleh lah. Maknanya kalau bilik begini kan, bilik ini, kalau katil tu dia gitu. Jarang orang buat katil begini. Tapi kalau rumah besar boleh. Macam nak tengok okey, saya nak tunjuk contoh ni. Sebab AJK Surau Masjid dia tahu tau benda ni. Tengok Kalau ni gambar. Ini gambar. Tengok tu. AJK Surau Masjid dia tahu benda ni. Kalau ni saf, ini saf, ada saf pertama lah. Imam ni, dia kena berdiri, tumit dia ni, kata dekat sini dah senang lukis tumit ni, berapa jauhkah yang diceritakan dalam kitab? Berapa jauhkah diceritakan dalam kitab? Jarak antara tumit ni dengan tumit makmum. Apa distance ni? AJK Surau Masjid kau tahu ni tau. Ni. Berapa jauh ni? Untuk mengelakkan makruh. Berapa jauh? Tidak lebih dari ini jika Surau Masjid ni tahu ni. Tukang-tukang bentang sejadah, tok siap. Kalau kau tok siap, orang budak muda yang bentang. Anak anda siap. Dulu kalau siap, tok. Kalau imam, tok. Kalau Bilal, tok. Itu yang TikTok tu. Bilal tok, imam tok, siap tok. Juru nikah, orang panggil tok apa? Tok Kadi. Kadi tok. Imam tok. Sekarang imam budak muda. Mana budak muda semua. Tidak lebih dari untuk mengelakkan makruh. Ukuran ni nak ketahui. Patutnya siapa jadi syiak ke tahu. Siapa jadi imam ke tahu. Siapa jadi Bilal ke tahu. Berapa jauh? Untuk mengelakkan makruh. Tumit imam dengan tumit saf pertama. Dan tumit saf pertama dengan tumit saf kedua. Ni. Sini. Saya tanya kebanyakan syiak kan. Entah. Saya kata betul ke? Okey. Ini pertama. Berapa buat? Selalu pergi kat surau tukang bentang sejadah. Kalau lebih daripada ni, makruh. Berapa? 4 kaki. 4 kaki? Kaki-kaki tak main. Jarak sujud Ustaz. Bukan jarak sujud. Jarak tumit. 3 Raster. Kat KKR ni kat bawah ni kena check. Tapi saya rasa lebih sikit lah. Sebab jadi masalah yang macam ni dulu saya belajar kan. Ustaz kata apa? Bila tempat imam ni, dia ada kapet khas. Kapet yang paling cantik, paling tebal, paling mahal selalu untuk imam. Selalunya sejadah dia kat sini. Faham? Nampak tu? Sejadah dia yang kecil tu. Jadi, bila sejadah tu kat sini, bila diukur sampai sini, maka lebih 3 rasta. Kalau sejadah tak apa, tapi sejadah ni elok pastikan kalau lebih 3 rasta, tarik sini sikit. Kadang-kadang saya tarik. Kalau kat surau lah, kalau jadi imam kan. Kadang saya tarik. Saya tengok jauh saya tarik. Kenapa? Bila saf itu makruh, maka tidak dapat fadilat jemaah. Itu nak kena faham.
Makmum tak dapat oleh jemaah, imam tak dapat oleh jemaah. Jangan lebih daripada 3 hasta. Ukur je lah dekat bawah. Hasta yang sederhana lah. Bukannya panjang tangan, tangan panjang. Bukan tangan panjang, bukannya panjang tangan. Panjang tangan ni penyamun, pencuri. Tangan yang sederhana. Tangan sederhana ni kita dah kata dah. Berapa jari? Berapa jari? 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari ujung ni lah. Kalau ukur ni panjang, 30, 27, 28. Itu tangan panjang. Kalau ukur pendek, itu tangan pendek. Jadi tak boleh pakai. Boleh pakai untuk ukuran. Jadi tangan yang sederhana ni 20. Rasanya bat ni pendek sikit. Dia ukur bat? 3, 4, 5, 5. Aku dah agak lah. Saya tengok pendek. Tangan pendek. Kalau beli baju, macam kita beli baju L kan, mesti tangan globo. Maknanya baju tu dia tak boleh beli yang kena otter. Tengok tangan bat tahu tangan pendek. Saya cuba saya agak normal. 1, 2, 3, 4, 5. Daripada mata boleh tengok . Lepas tu bat kalau di selfie dengan aku, gambar kecil sebab tangan dia cukup banyak. Bat beli tu lah yang kayu tu. Kayu tu lebih banyak pula. Lebih banyak. Ambil ganti-ganti pokok tu. Lepas tu dia kena selfie aku perasan. Dekat ke muka aku. Tu ada orang pendek, ada orang panjang. Jadi yang 24 tu lah diukur 1, 2, 3. Jarak antara tumit imam dengan tumit saf pertama. Jangan lebih. Lalunya orang jauhkan sikit imam ke depan tau. Terutama kat masjid-masjid. Kadang-kadang imam tu nak ke depan. Imam tu tolak ke depan. Bukan kata haram, bukan kata apa. Tapi kita nak elakkan makruh lah. Nak elakkan makruh. Sama juga, saya dah cakap dulu ni. Pada yang tak datang dulu, kalau perempuan, tengok tu ni sebab perempuan ni yang bawah ni. Kalau perempuan datang, katakanlah makcik ni datang, dia seorang-seorang, dia ikut jemaah, tempat dia kat sini. Faham? Bukan kat sini. Bukan. Tapi kat sini. Kenapa? Inilah yang paling dekat dengan imam. Kalau tempat perempuan dia kat sini, makcik yang nombor 1 ni kat sini. Kenapa? Ini yang paling terdekat dengan imam. Kalau tempat semayang kat sini, makcik tu dekat sini. Okey. Makcik nombor 2 kat mana? Makcik nombor 2 kat sini ya. Dia yang jadi masalah, makcik nombor 2 ni kat sini. Makcik yang nombor 1 ni belajar. Makcik nombor 1 ni makcik KKR. Duduk kat sini. Baru belajar semalam. Makcik nombor 2 ni Kementerian Kewangan. Mungkin tak belajar. Tengah lah. Apa duduk situ? Tengah lah. Dia paksanya budak ni yang belajar di sini. Budak ni kata tak ada makcik. Saya baru belajar semalam makcik. Sini. Ini kan tepi tak balance. Banyak makan garam. Aku lagi banyak makan garam daripada kau tau. Garam pendang dekat petani pun aku makan. Garam apa buat? Garam manis. Garam lemak manis. Kau garam Malaysia, aku makan garam petani tau. Aku lagi tahu. Kau sini. Kau jangan degil. Sekarang aku sini. Sini. Jadi budak ni takut dengan makcik ni. Muka pun muka garam. Pergilah sini. Jadi makruh. Kenapa makruh? Dia tidak mengikut sunnah sah. Cakap makcik, saya belajar sini lah makcik. Makcik tengok kitab panduan berjemaah. Aku lebih banyak makan garam lah dia kata.
Padahal makcik darah tinggi. Makcik banyak makan garam. So kita tak ambil pendapat yang masyhur. Sini. Kalau kat sini, makcik yang pertama sini. Makcik yang kedua sini. Kalau makcik ni bawa anak, macam mana? Anak ni kat mana? Anak kat depan. Jadi makcik ni kena pergi belakang. Makcik ni pergi belakang. Tak nak aku nak depan. Sini. Perempuan ni, saf dia kalau sebab perempuan, dia lagi belakang lagi bagus. Kau semayang lah. Jadi ni anak cucu semua kat sini. Jadi perempuan ni dekat sini. Yang terbaik dia kat belakang. Tapi banyak orang perempuan datang, terutama tuan terawih. Duduk mana? Berdepan. Dia siap tampal anak-anak sila ke belakang. Tahu tak saf itu menjadi makruh dan dia tidak mendapat fadilat jemaah. Apa alasan orang bagi tak nak anak depan? Tak balik lagi. Tak balik. Dia kata budak-budak ni main-main. Sebab tu yang bawa budak-budak pergi semayang, dia kena train kat rumah. Sampai budak-budak tak main bawa. Lelaki siapa? Budak-budak kat belakang. Kadang-kadang penat, suami kerja, isteri kerja, suami pergi surau, anak 4 kecil-kecil, pergi kat abah. Bini dah penat kat rumah, nak menghadap budak-budak. Suami pula tak tolong, pergi masjid, pergi kat abah. Pergi lagi kat abah, seorang dalam bakul, seorang atas bahu, seorang peluk sini, seorang peluk sini, bawa. Dan budak-budak ni tak pernah dilatih untuk sembang-sembang kat rumah. Itunya kat surau tu dia mengganggu. Dia main bola, dia melompat. Itu dia ganggu jemaah. Kenapa? Dia tak dilatih di rumah. Dia pusat latihan di rumah. Dah okey, bagi surau. Kadang-kadang dia bising juga lah, kita morning dengan dia. Ni kali apa tak awak kau? Begitu pun. Jadi kadang-kadang kat mana? Kat depan. Kalau ikut kitab yang besar-besar, kanak-kanak yang depan ni adalah yang berkatan dan balik. Berkatan dan balik. Kalau dia berkatan sekalipun, umur dia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dia belum balik, dia kat belakang. Bukan hanya berkatan, tapi balik. Sebab lawan kanak-kanak ni adalah balik. Jadi kalau dia berkatan, kalau dia dah katan, lalu dah katan ni 7-8 tahun dah settle. Tapi dia belum balik. Dia masih dikira kanak-kanak dan dia digalakkan untuk berada di belakang. Cuma dia belakang nombor 1, lepas tu ada kanak-kanak lagi yang berkatan ni belakang nombor 2. Itu kalau boleh nak detailkan lah. Lepas tu dulu masjid, dulu lah. Dia ada tulis saf kanak-kanak. Saf kanak. Tapi masalah dia apa tau? Masalah dia, kanak-kanak datang lagi awal, dia belum tua. Faham? Ni dewasa, ni kanak-kanak, bila orang tua datang, dia terpaksa duduk kat saf kanak-kanak. Kenapa? Patutnya dewasa datang dulu. Susun. Macam masjid rumah saya kan. Saya nak tunjuk Sini ada tiang. Ada tiang. Sini pun ada tiang. Tiang ni. Ada kipas lah, kipas. Kipas tu dah lama dah. Bila saf pertama penuh, ada setengah orang dia sangat suka semayang sebelah tiang. Kenapa saya tak tahu? Jadi, bila saf pertama penuh, orang akan berebut kat sini. Tengok gambar tu. Sini. Lepas tu ada orang pula pergi sini. Lepas tu ada orang pergi sini. Ni lah. Kat tiang. Ni. Jadi mengakibatkan tengah-tengah ni kosong. Imam dah sembahyang setengah, kalau ni tiang ni kena jauh. Jadi kalau datang, saya buat tak peduli je. Orang kat tiang, kalau saya datang setelah kedua tu, saya kat sini untuk orang. Saya tak peduli.
Buat rules macam ni. Kalau saya ngajar kat rumah ni kerana jemputan dia panggil. Saya tak cakap lagi perkara ni, saya akan cakap lagi pula. Kita mula saf ialah tengah belakang imam. Bukan mencari tiang. Rujukan kita imam, bukan tiang. Kecuali kita semayang bertiang ke imam. Imam kita tiang. Tak tahu lah kenapa orang suka sebelah tiang. Kipas? Kipas tu tak hidup pun. Kipas tu dah lama tak hidup dah. Tak ada. Yang tengok tak berpaut pun tengok. Ada orang dia suka ujung. Bilik negara ni, tadi kalau tuan subuh, dah beberapa kali tak nampak pakcik tu. Dia suka ujung belah kiri, memang dia setiap petang sejadah, dia taruh dia punya, adalah barang-barang personal dia. Kadang-kadang dia pergi tandas, tapi dia booking lah. Dia letak, dia sejadah, dia letak lah dia punya, apa benda, tuala kecil, dia letak. Jangan booking letak handphone, lepas tu pergi tandas, dengan handphone habis ni. Tak. Ada orang dia suka. Dulu dekat flat dulu, ada abang ni mencari tebal di gambar belah tengah. Saya ingat muka dia. Dia suka semayang dekat tepi sekali. Walaupun datang awal. Akhirnya bila dia dah meninggal, saya ada jumpa isteri dia lah. Kami dengan isteri pergi darah dia. Dia kata suami dia ni mudah tombang. Rupanya lah sakit. Lepas tu dia akan semayang dekat. Jadi kalau nak tombang tu bersandar lah. Rupanya. Jadi tak apalah bersangka baiklah yang dekat tiang-tiang orang sakit. Mungkin dia takut jatuh. Mungkin lah. Tapi tengok berlari steady je. Tak tahulah. Tak tahu apa kenapa orang suka mulakan saf dekat tiang. Ni tak apa. Yang lagi menakutkan, belajar duduk belakang tiang. Nak tidur. Kan kau orang kata kau dah lah bodoh piang, kau duduk belakang tiang. Betul tak? Duduk belakang tiang. Dulu kalau ustaz dulu, kat pondok dulu, dia budak tidur ni dia suka duduk belakang orang gemuk. Duduk belakang budak gemuk, lepas tu dia boleh ustaz ni lalu kalau dia tengok budak-budak tidur ni. Tengok. Yang tidur. Budak tidur ni dia akan duduk belakang budak gemuk. Tak ada kena-mengena yang hidup atau yang mati. Budak gemuk ni dia jadi pelindung lah. Dulu kalau aurat Ustaz Rai dulu saya belajar umur Barahin. Kuliah subuh. Dia baca kan. Dia dulu spek dia gini cik. Dia baca, dia terang, sambil tu dia jeling. Saya perasan dia jeling. Lepas tu dia dah baca, lepas tu dia longak. Manan. Apa tadi saya baca Manan? Manan ni tidur. Manan ni paling kerap dia panggil. Dia suka panggil orang tidur tau. Lepas tu dia baca. Dia dah dongak ni kau siap. Tadi, apa Jazam kan? Cakap Jazam. Apa Jazam? Dia sebut nama orang yang tidur tau. Menggelabar juga. Tapi tak marah. Kalau tak dapat jawab, depan ni dengar lah. Jangan tidur. Dia kata itu. Subuh kan selalu orang tidur kan. Tengok itu. Okey. Nanti kita cek dekat bawah. Adakah jarak 3 hasta? Okey. Ini sunat ni menghadap kiblat ini adalah dikatakan pertama menghadap kiblat ketika mandi. Okey. Mengapa tangan pendek buat panjang sikit. Kenapa? Ini guru-guru cakap. Guru cakap apa? Dia kata apa? Anggota yang menghadap kiblat walaupun sunat. Ada yang wajib. Ada yang sunat kan.
anggotanya menghadap kiblat walaupun sunat dalam sesuatu ibadah, ia akan mendapat barakah. Tu Ustaz kata bila takbir tu ada kiblat. Ni. Tak nak lagi takbir macam ni. Yang paling popular orang lelaki buat Allah macam ni. Ni paling popular. Paling banyak. Surau kita ada kamera ke cik? Ada? Kamera tak? Bukan rakam ceramah. Rakam orang semayang. CCTV? Nampak orang semayang ke? Nampak dari mana? Oh, tak nak. Nampak dari depan. Tak ada? Mutada nanti buat dah. Nanti rakam nanti semayang. Atau Mutada letak dekat video ni kat depan. Letak. Lepas tu habis semayang, tutup lah. Mana yang angkat-angkat macam ni tu, email kat dia personally. Syahid at kkr.gov.my. Tak boleh my. Jangan cerita semua orang nanti malu kan. Dan merujuk kepada rakaman solat zuhur tadi. Macam orang-orang kami kan. Dengan duga ceritanya dimaklumkan, kami mendapati anda angkat takbir tidak mendapati seperti mana yang disuruh oleh syarak. Dalam braket, sembahyang sah tapi tidak sempurna. Itu braket. Lepas tu, tengok lah. Sepatutnya buat satu video lain. Allah. Video Syahid. Syahid dah. Yeah. Tapi kalau saya kena email, tak boleh lah video dia. Katalah saya ambil gambar macam ni. Sepatutnya anda bertakbir begini. Tunjuklah betul. Rasa-rasanya kalau 2 kali cakap, 3 kali cakap, akhirnya boleh ubah. Terimalah email ini secara positif. Tolong jangan delete. Lepas tu buat lain. Buatlah nombor 2. Anda juga mengangkat tangan semasa anda rukuk dengan cara yang tidak betul juga. Ni. Allah. Ni padahal angkat tangannya kan. Sama macam berarti dalam tadi. Allahu Akbar. Tulis. Anda kelihatan malas dalam solat. Tulis. Dan masa i'tidal juga anda telah melakukan silapan. Macam mana? Ya Allah. Tengok muka anda. Rasa nak tepuk muka anda. Oh, ini kau ajar ni. Ini panas ke? Siapa hantar email ni? Mutada. Oh jangan. Habis Mutada kena gembat. Muka anda kelihatan malas dah semayang. Anda ingat apa waktu ni? Kalau buat bagus tau. Tapi orang yang menerima ni dia kena mesti boleh menerima dengan positif. Ambil lah gambar video depan. Sini yang kaki dia. Tangan anda sangat luas. Sepatutnya dalam kitab kata pada lelaki adalah sejengkal saja. Harap kecilkan tangan anda. Agak tidak sopan. Tahu tak selama ni tak ada orang rakam semayang kita dan tegur kita. Tak ada orang. Orang nak tegur pun takut. Orang jerantut Kau nak tegur boleh tegur. Kampung air apa tu? Makilau apa? Pulau Tawar. Kau tegur. Zaz. Aku cicit 85 mak kilau. Tak boleh tegur je. Terus sekali kan, suruh rumah kita rakam. Tanpa pengetahuan. Waktu bagi kita tengok. Tumak ninah tak ada, sebenarnya sunat. Rumah saya, kan suruh saya semayang. Kerana abang kat tangan tak sampai tu. Yalah kita pun kadang tak teringat. Tak sampai. Patutnya,
Kita nak melawat Balai Serap Bapak. Nanti kau nak pergi masuk nama. Balai Serap. 20 lebih bulan Januari. Tapi dia orang dah kata maksimum 60 orang. 60 orang. Sebab teropong tu tak banyak. Nanti bergebuk Balak. Balak. Anggota ni ingat lagi berat. Tapi kat sana kena bayar lah, berapa ringgit seorang lah tu. Tapi murah kot. Macam tiket nak masuk Balai Serap. Malam, program tu malam. Sebab bulan bintang kan malam. Jadi moga-moga datang tu, sebab dia ni, Balai Serap ni dekat dengan laut tau. Baju bidara. Saya tak boleh pergi. Saya dengar orang cerita lah. Kalau rezeki ada, nampak bintang. Nampak melalui teleskop lah. Tu saya pun cakap dengan dia orang, atau adalah kawan-kawan kita tengah atur ni. Dia kena, dia orang email surat, kena isi borang, kena bagi tarikh, lepas tu sebelum bagi borang tu dia bagi tarikh dah. Ni ke ni. Yang lain tu penuh. Kalau orang pergi malam minggu dengan malam Senin lah. Orang tak kerja kan. Jadi insyaAllah kita ada rancang ni bulan 1. Lepas saya balik umrah, insyaAllah ada satu program lah nak pergi tu. Jadi kalau kita angkat macam ni, jadi tangan ini menghadap kiblat. Ingat dalam petua dalam kitab. Angkat ni kat sini. Ni kat sini. Ni macam ni. Ni nama apa? Renggang yang. Ni nama apa? Renggang yang. Sederhana. Ini lebau benar. Orang kata lebau. Ini kalau lebau kena penampau. Bersiau muka. Ini lebau. Ini kecil. Ini L. Ini S. Ini M. Jadi angkat tu dekat M. Bila tangan ini Ustaz kata dulu, engkau bawa menghadap kiblat, dia akan mendapat berkat. Berkat apa? Tangan ni dia rajinlah sikit, nak mencantik belajar, dia boleh ulur sedekah. Kenapa? Dia mendapat berkat daripada tempat yang berkat. Apa sebab berkat tu? Itulah khabar tu. Sebab tu kalau kita sunat setiap pusingan, tawaf, sunat cium Hajarul Aswad. Tapi benda ni agak payah lah. Kita tengok orang cium macam mana. Perempuan masuk, keluar tudung tak ada. Kita tengok tu dah. Saya tengok depan saya, orang jatuh spek kena pijak. Abang saya, Haji Hassan tengok kata dia, orang dia pijak sini, mati. Ni dia pijak. Dia pijak gitu. Nak masuk tu lah, nak cium lepas. Kalau Ustaz kata dulu, kalau rebut, tak payah. Nanti kita rebut, kita tolak orang tau. Hukum cium ni sunat je. Kita lupu kepada orang. Jangan buat lah. Kadang-kadang ada orang offer kan. Budak-budak pelajar Indonesia datang. Pak, dari mana Pak? Dari Malaysia. Jauh tu Pak. Dia mula dialog tu. Jauh Pak. Ribuan batu. Bapak mau cium Hajarul Aswad? Pak, tak cium rugi Pak. Jauh datang. Duitnya banyak. Banyak tambang mahal tu. Kita kata orang ramai lah. Tak apa Pak, kita boleh tolong. 300 rial. Ni cakap betul-betul ni. Tolong macam mana? Bapak ikut. Kita akan jaga. Yang seorang ni kaki duku. Yang depan ni. Lepas tu dua orang ni dia kepung kita. Dia kepung, tolak. Saya memang tak ambil khidmat ni. Saya nampak ada budak bilik saya, dia ambil. Yang depan ni dia tolak dia tak kira tau. Orang tua ke apa. Ganas betul. Tarik orang punya ihram. Dia nak bagi kita lalu Dan kita ni dalam kepungan lah. Sikit. Kadang dia kata 100 rial. Ni kawan saya beli dia kena. Dia ada dah 100 rial bawa duit spare kan. Payah. Dah keluar, Pak, tak boleh 100 Pak, 200. Agak payah tadi Pak mau masuk. Tak apa duit, tak apa. Bapak hotel mana? Nanti saya pergi datang ambil. Dia pergi hotel ambil lagi satu. Sunat je nak cium ni. Tapi kalau dah luku pada orang, betul tak? Boleh ke? Saya cakap dulu dengan mutabir dulu, arwah ni Ustaz Hashim dah meninggal lah 2 tahun lepas. Saya betul dia meninggal, 3 bulan lalu saya betul dia meninggal. Dia kata ni, kau pergi depan Kaabah tu, ni orang tawaf, belakang tu kau sembahyang hajat.
Teacher saya lah. Pos mengajar, ya Allah aku nak cium Hajarul Aswad tapi aku tengah rebut-rebut. Kau buat mengajar. Buatlah 8 rakaat ke buat lah. Dia sana asal lebih kurang 3.5. Lebih kurang lah, saya lupa. Dia kalau Zohor 12 lebih kan. Dia macam dekat Sabah tu waktu dia. 3.5. Saya datang pukul, yelah kita ni masjid selalu ada kan kadang. 2.30 dah lepas makan tu dekat tu, lihat kejap pergi lah. Pergi je, polis ni dia halau yang berebut ni. Saf dia kata, berlari orang. Saf ni beratur. Jadi dia turun beratur. Keliling, jadi seorang. 2 kali dia dapat. Tak beratur. Yang sekali tu dah geram je pasal, dah cium, buka serban, sapu dekat tu. Lepas polis tu, dia ambil tangan saya, dia tolak. Dia suruh orang lain pula. Tak sapu, geram je pasal. Sapu serban dekat Hajarul Aswad. Betul Ustaz kata betul. Minta dengan Allah. Lepas tu ada orang potong queue, ada orang Turki marah. Stop. Dia tunjuk tu batu lah. Sampai tak lama, 20 minit, dia stop. Dah. Dia stop, orang mulalah kumpul balik. Minta lah dengan Allah. Saya dapat 2 kali lah beratur. 2 kali. Kalau beratur ni kita tak adalah tolak kan. Sama macam masuk raudah nanti, kalau tak dapat masuk, buat semayat. Saya dulu usaha Hashim macam itu. Kau minta dengan Allah. Allah yang masukkan kita bukan kita. Lepas tu, lepas maghrib nak masuk, tengok penuh. Kak Hashim kata buat semayat. Buat semayat, minta, ya Allah aku dah masuk, ya Allah aku. Jarang dah terutang murah. Nak masuk, nak ibadah, doa kat kau. Doa betul lah. Diri ya. Nampak orang Afrika tu bangun. Dia betul belakang. Saya nak pergi, dia saya ke siapa kan? Lepas tu ada orang sebelah ni, orang Arab ni. Dia buat gini pada dia. Baik tau. Allah saya kata. Mana dia kenal aku ni? Oh dia panggil. Saya pun esok, dia bangun. Dia duduk, dia keluar. Kadang-kadang dia orang ni bagus. Dia dah lepas maghrib, dia dah ibadah kan. Ada orang nak tunggu sampai isyak. Ada orang dia tengok orang ramai. Bagi orang lain pula lah. Gitulah. Dia tengok, dia panggil lah. Allah Kalau fikir betul lah Kenapa dia tak tunjuk orang sini? Kenapa dia tunjuk orang sini? Tu dia fikir. Tapi kalau Allah nak hantar kita, nak letak kita, nak suruh kita berdoa, dia buat lah gitu. Dia buat lah gitu. Jangan risau lah. Minta lah. Kena usaha lah. Pergi sana. Jangan duduk hotel nak masuk raudah, duduk kat hotel semayang. Usaha tak ada. Pergilah ada. Pergi kat masjid semayang. Murah dapat. Jadi, adab kiblat ni. Jadi, sama macam mandi tadi. Kalau kita mandi, pipe kat sini, kiblat sana. Kiblat sana. Tak kira nak pakai getah ke, nak pakai apa ke, tak kisahlah. Kalau kiblat sana, ambil getah, ada. Kalau kiblat sini, ambil getah, ada sini. Walaupun tu pintu bilik air. Kenapa? Anggota yang menghadap kiblat ini, dia akan mendapat berkat. Ni. Lepas tu kaki, macam ni. Kaki kita macam ni. Walaupun jalan macam ni, orang kata kengkang, macam ni. Kenapa? Dia jari ni dia ada kiblat. Jari ni. Jadi kaki ni akan dapat berkat. Dia mudah pergi masjid, dia mudah pergi surau, dia mudah pergi belajar, dia mudah pergi ziarah, dia mudah pergi tempat pondok, dia mudah pergi ni. Kenapa? Dia mendapat berkat daripada Kaabah. Tu bayang tu begini. Lurus. Tengok dulu. Lurus. Jarak lelaki jarak sejengkal. Baru bawa tangan pula. Bila nak bangun, langkah kedua, tolak tangan ke depan, tolak kat lantai, tolak ke sini. Tahu? Jangan tolak macam ni.
Tu sunat betulkan pada bumi tu, tolong ini. Ada orang, ini confirm tentera ni. Macam ni. Bukan, dia bukan macam ni. Tak salah tapi bukan macam ni. Dia macam ni. Kenapa? Meletakkan jari itu menghadap pada, memaksimumkan dia berada menghadap kiblat. Bukan macam ni. Ini Pak Husin tu Pak Husin. Kenal Pak Husin tak? Pak Husin kenal? Pakai lagu Pak Husin. On your mark, get set, pam. 9.93 world record. Pak Husin Bolt lah. Oh, duit Pak Husin pun tak kenal. Dan di sini, tengok dia orang letak tangan. Nampak? Tapi semayang tolak tu sini. Tolak sini. Imam Syafi'i kata, aku tak suka bangun tanpa menolak tanganku ke depan. Itu istirahat tu. Istirahat, lepas tu tolak. Tolak dia sunat lain. Dalam kitab kata, bertelekan ke bumi. Bertelekan ni, tekan. Buat je lah, adalah kelebihan dia. Dari segi kesihatan. Betul tak? Mana ada benda-benda gerak-gerak sunat ni mudarat? Tak ada. Benda makruh mungkin mudarat. Tapi benda sunat kalau kita buat dengan betul, dia pasti ada kebaikan. Lepas ni mandi ada kiblat. Lepas ni mandi ada kiblat lah. Ada kebaikan, ya, sangat banyak kebaikan. Mandi ada kiblat. Moga-moga ada rahmat dia, ada kekuatan dia, ada keberkatan dia, ya Allah beri. Tak kira lah mandi wajib ke, mandi tak wajib ke, ada kiblat. Okey. Nombor 2. Alamak, belum apa-apa 29 dia. Baru ada kiblat pula. Baca bismillah. Ini nombor 2 ni. 2. Baca bismillah. Dalam tu dia kata niat zikir. Atau niat pada doa. Orang dalam hadap besar, dia tak boleh baca ayat Quran. Bismillah ni ayat Quran. Tapi bila dia niat itu doa. Macam orang hadap besar, perempuan yang haid contoh, boleh tak dia makan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana ke apa ke, boleh tak? Tapi dengan niat, jangan niat baca Quran. Tapi niat baca doa. Orang haid ni, orang haid. Orang nak keluar rumah, dia baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haul. Itu semua ayat Quran. Dia naik kereta. Pergi kerja. Naik. Mercedes pula, Mercedes. Main-main. Dah keluar dia punya apa? Tutup mic. Tutup mic. Pucuk dia. Tak tahu nak Bunyi beli lagi, ni. tutup mic. Kawasan. Dia baca Bismillah tawakal. Kalau dia niat baca Quran, haram. Dia kena niat apa? Dia kena niat apa? Doa. Doa boleh. Jadi orang yang baca bismillah ni, dia sunat baca bismillah bila dia mula nak mandi tu. Membaca bismillah. Ni niat doa. Kenapa? Dia dalam hadas besar. Kerana dia nak mandi wajib kan? Jadi kerana dia dalam hadas besar. Orang dah besar tak boleh baca Quran. Lepas tu guru cakap dulu kan, salah. Kalau budak-budak tahfiz ni, perempuan ni datang haid baca Quran. Dia ada besar ni, dia boleh baca Quran. Dengan syarat tidak mengeluarkan suara. Kau suara tak? Dia baca. Dia nak hafal lah. Tak boleh hafal lah. Tapi tak boleh keluar suara. Pegang tak boleh. Pegang Quran tak boleh. Pakailah tafsir ke. Pakailah handphone kan. Handphone pun ada Quran juga. Tapi dia tak boleh mengeluarkan suara.
Perempuan ajar anak mengaji, tak boleh ajar kalau dalam haid. Dia telah sebut perkataan tu. Tapi dia boleh ajar cara yang lain. Katakanlah anak dia baca Qul huwallahu ahad. Dia kata yang hujung tu tak ada detak, tak ada kalah-kalah. Tak boleh. Kalau dia kata ahad, tak boleh. Kenapa? Dia sebut ayat Quran. Yang hujung tu tak ada detak, kalah-kalah tak sebut. Qul huwallahu ahad. Okey, betul-betul. Okey, baca ayat kedua. Gitu boleh. Yang mana mah? Tunjuk. Jangan pegang Quran tu. Yang tu. Apa salah? Baca betul sebenarnya. Baca betul mesti kalah-kalah. Sebab huruf, matinya pada huruf dal. Ahad. Anak dia baca Qul huwallahu ahad. Salah. Bukan had. Anak dia baca Qul huwallahu. Lagi salah. Kalimah Allah ni salah sebut. Tapi dia cakap kalimah Allah tak boleh. Dia kata tu, yang sebelah tu salah tu. Yang mana? Yang ni. Yang mana? Yang tu. Yang tu salah. Tu boleh. Dia nak sebut tak boleh. Tu boleh ajar anak ngaji. Kalau baca Iqra, ba-ba-a. Dia baca ba-ba-a. Yang tengah ni dua rakaat. Tu boleh ajar budak ngaji tu. Anak-anak lah. Anak dia. Tapi tidak boleh dia menyebut akan segala perkataan-perkataan dalam Quran tu. Maknanya kalau nak sebut salah, jangan sebut word dalam Quran tu lah. Ni yang ayat nombor 2 tu yang mula-mula salah baca lah. Cuba baca balik. Cuba baca balik. Tak tepat. Tebalkan lagi. Tu boleh cakap. Tebalkan. Nipiskan. Panjangkan. Tu boleh cakap. Macam mana? Ya, tak boleh. Cakap 6 harakat. Boleh? Boleh. 4 harakat. Boleh. Yang tu yang ujung tu. Mat arid disukun. Tu boleh cakap. Yang mana? Al-kafirun tak boleh cakap. Tu kalau ajar anak ngaji lah. Banyak anak ngaji. Okey. Nanti kita sambung. InsyaAllah. Nombor 3. Basuh 2 tapak tangan. Ini nombor 3. Maka bersambunglah kita di sini. Belajarlah mandi wajib. Walaupun dah balik 50 tahun lalu. Tak apa. Belajar juga. InsyaAllah. Okey. Nak tanya apa? Nak tanya apa? Jarak imam dengan makmum, dia jarak dia tak boleh lebih 300 hasta. Jangan dekat-dekat lah. Kalau ini jemaah lelaki, dia patutnya belakang tu ada kanak-kanak. Kanak-kanak tu yang mengasingkan. Kalau boleh lagi jauh, lagi bagus. Tapi jangan jauh-jauh sangat lah. Nanti tak dengar. Perempuan dengan mama perempuan, dia gitu lah. Dia bukan macam lelaki. Dia sini. Pernah buat jemaah perempuan kan tahu kan? Itulah. Kalau imam lelaki, makmum perempuan seorang. Maknanya suami isteri lah. Sini, belakang. Bukan kiri, dia belakang. Eloknya belakang. Kalau rumah tak muat, cerita lain lah. Bilik tak muat kecil. Eloknya ini lelaki, ini perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki, kalau lelaki tu kat sini,
makro. Dia mesti di belakang tumit dia sini, tumit makmum belakang sikit je. Belah kanan. Kalau di sini, makro. Dia makro kat sini. Dan dia makro juga belah kiri. Perempuan dengan perempuan, kalau 2 orang semayang macam mana selalu? Itulah. Perempuan kalau ramai begitulah. Jadi yang imam ni dia ke depan sikit je tumit dia. Dia bukan macam, saya tengok dulu dekat Mekah, waktu ukur kan, orang dah mula sembahyang zuhur, kadang-kadang dia orang nak masuk belakang tak muat. Jadi ada orang datang, imam sini, ini saf, dia pergi sebelah imam belah kanan, dia sembahyang. Boleh. Kenapa dia tak boleh masuk lah kat belakang? Imam sini, ini saf ramai, di sini. Di sebelah imam tapi di belakang sikit lah. Kalau makmum sini, imam sini, setumit, hukum dia apa? Kalau 2 orang. Makmum dengan imam setumit. Setumit mana sebaris. Makro juga. Dia belah kiri. Makro juga. Lepas tu kalau nikah, sembahyang sunat lepas nikah, ambil perhatian Syahid, lelaki sini, aku juga dia kata. Sini Syahid. Suruh perempuan kat sini. Sini lah. Memang ada solat sunat nikah ni memang ada. Kata Syekh Daud Watani ada. Dalam kitab. Ulama yang masyhur kata ada. Saya dulu kan ada pergi duduk nikah, majlis nikah lah. Jadi keluarga lelaki dia kata lepas nikah ni pergi sunat nikah. Keluarga perempuan ni mungkin dia berfaham tak ada sunat nikah. Dia kata sunat duha, dia kata sunat duha, dia kata gitu. Dia mungkin dia memaham sunat nikah tak ada. Tapi kalau kita baca kitab-kitab termasyhur Syekh Daud Watani contoh dalam Masalah Badrain, dia kata ada. Dia tulis sebenarnya tentang sunat nikah. Jadi jangan berkelahi kat situ lah. Jangan berkelahi. Saya ni tak ada. Saya kitab saya ni nikah ni. Pening orang. Pakcik bila kata itu daif. Dah berbahas pula. Saya daif, saya tak pakai. Pengantin ni dah pening menunggu. Mak mentua cakap ni, bapak dia cakap ni. Kalau dia kata doa, kita diam je. Jangan bertengkar ke. Rosak bagi orang lah. Rosak bagi orang. Masa tu lah nak keluar fatwa. Punya handset ni. Ni daripada ulama' dia kata, tak ada. Tunjuk depan hidung lah. Bengong betul lah. Diam ni. Pengantin pula nak buat, tak buat dah. Bukan benda yang wajib kan. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.